cukup untuk menjadi bekalan kepada kita semua bagi melakukan sesuatu yang terbaik untuk pilihan raya yang akan datang. Lusa kita akan menyambut Deepavali. Deepavali ini ialah satu perayaan pesta cahaya. Pesta cahaya. Karupaya boleh perbetulkan kalau saya silap dalam mentafsir tentang perayaan Deepavali. Ataupun disebut Diwali. Diwali. Dia pesta cahaya. Dan dia juga dikenali sebagai satu simbolik kemenangan atas kuasa kebaikan mengatasi kuasa kejahatan. Ini perayaan Deepavali. Saya kira bahawa saya bukan ada kepercayaan kepada soal ini, tetapi ada persamaan dengan apa yang harus kita lakukan sekarang ini menuju kepada 19 November akan datang. Iaitu kita nak pastikan kebaikan mesti mengalahkan kejahatan dalam negara kita ini. Kita sudah dapat melihat bagaimana kejahatan yang menguasai negara kita, kuasa jahat yang menguasai negara kita sekarang ini, yang mendatangkan beban yang teramat sangat kepada kehidupan masyarakat dan rakyat. Dan akibat daripada kuasa jahat yang menguasai negara kita ini, kita lihat bahawa negara kita ini hampir lingkup dan jahanam. Dan masa belum terlewat untuk kita bangun dan bangkit menyelamatkan negara kita daripada tangan kuasa jahat UMNO dan Barisan Nasional serta mereka yang memperdagangkan agama dan bangsa untuk kepentingan kuasa politik mereka. Sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, bila kita nakkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita ini, kita mesti lakukan. Kita mesti buat satu proses. Kita tidak boleh hanya sekadar untuk protes, tetapi tidak melakukan proses untuk membolehkan kita mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita sedang melalui kehidupan yang sangat perik, dengan beban kos sara hidup, kejatuhan ringgit Malaysia. Hari ini dimaklumkan bahawa kemungkinan bulan depan akan naikkan lagi OPR. Bank negara akan naik lagi faedah pinjaman bank yang akan membebankan kehidupan masyarakat dan rakyat, khususnya peminjam-peminjam. Sudah tentu kita inginkan sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan ini. Kita mesti mencapai sesuatu yang boleh memberikan kelegaan, dan tidak ada sesuatu yang datang tergolek kepada kita. Tidak ada satu yang datang menggolek kepada kita. Kita mesti dapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita nakkan isteri yang cantik, kita kena usaha dapatkan isteri yang cantik. Ya, mengurat, tackle. Kita kena usaha, pujuk, rayu, meminang, sampainya akhirnya menjadi milik kita. Kita kena berusaha. Orang dulu dia pukau tanggung, dia tu yo. Orang dulu kalau tak dapat pukau tanggung buat lari. Atas pelamin bertanggung lari. Tak, saya nak sebut bahawa apapun benda yang baik yang kita nak, kita mesti berusaha, kita mesti lakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita idamkan. Kita nakkan makanan yang lebih baik untuk kita, kita mesti dapatkan, kita mesti ikhtiar, kita mesti bekerja, kita mesti dapatkan kos kewangan untuk membolehkan kita mendapat bekalan makanan yang cukup. Sebab itu semua ini tidak akan kita perolehi. Semua ini kita tidak akan perolehi kalau kita tidak perjuangkan. Kita kena perjuangkan untuk dapat apa yang kita ingin. Kalau kita inginkan kerajaan yang baik, kita inginkan kepimpinan yang baik, kita mesti perjuangkan untuk pastikan bahawa
parti golongan jahat ini mesti dikalahkan pada pilihan raya yang akan datang ini. Kita kena berjuang. Kalau tidak, kalau kita tidak perjuangkan untuk apa yang kita nak dapat, kita akan menangis kerana kita tidak akan mendapat apa yang kita inginkan. Adakah kamu semua, kita semua, selepas pilihan raya nak menangis kerana kita tak dapat apa yang kita inginkan? Kita tidak mau menjadi orang yang menangisi atas kegagalan kita mendapat apa yang kita inginkan. Kita nak kita menjadi orang yang gembira kerana apa? Kerana kita dapat apa yang kita inginkan, kerana kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ayo, mari kita balik ke kawasan masing-masing untuk berusaha pastikan kemenangan 15 kursi parlimen. Tak ada tolak ansur. 15 kursi parlimen ini mesti menjadi milik Pakatan Harapan. Dua malam sudah Datuk Seri Anwar Ibrahim ditabalkan menjadi calon Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Pakatan Harapan sepakat mengangkat, mencalonkan dan seluruh rakyat mendukung pencalonan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri yang ke-10 selepas pilihan raya akan datang. Dan kita kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang yang telah berjaya menunjukkan contoh yang terbaik sepanjang perkhidmatan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, sebelum itu Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian dan sebagainya, dan termasuk di kementerian beliau, pernah duduk sebagai menteri beliau. Dia telah menunjukkan satu kejayaan yang hebat, apatah lagi dalam soal keuangan. Sebagai seorang menteri keuangan, dia menjadi seorang menteri keuangan yang terbaik untuk negara kita dan juga Asia ini. Dan dia telah mendahirkan dalam ucapan dia, kalau 20 hari bulan dia ditabalkan menjadi Perdana Menteri, yang pertama yang dia nak lakukan ialah untuk memotong sebahagian daripada allowance Perdana Menteri, gaji allowance dan gaji Perdana Menteri. Ini dia memikirkan bahawa dia tidak boleh jauh dengan rakyat. Dia tidak boleh merasakan bahawa sesuatu yang ada hari ini terus kekal untuk selamanya, tetapi dia memikirkan bagaimana sebagai contoh kepada rakyat untuk dia tunjuk bahawa seorang pemimpin yang mampu untuk melakukan penjimatan, memotong apa yang sepatutnya menjadi milik dia untuk dia kembalikan kepada rakyat. Tuan-tuan tak nak Perdana Menteri yang sedia untuk potong gaji? Nak tak? Hari ini UMNO terkejut. UMNO terkejut. Dia kata ini gimmick politik lah. Gimmick politik apa? Bagilah dulu kuasa. Bagilah dulu jadi Perdana Menteri. Baru kita boleh tengok sama ada dia boleh buat, dia tak boleh buat. Dia boleh potong ataupun tak boleh potong. Kamu tak bagi lagi. Saya masih ingat Tuk Guni Aziz dulu. Tuk Guni Aziz, bila dia jadi menteri besar, dia potong gaji dia. Hari raya dia dapat satu peruntukan sebagai seorang menteri besar untuk buat jamuan hari raya. Oh, dia kata tak mau. Hamba nak buat majlis hari raya, hamba belanja duit pitih hamba. Apa nak belanja pitih kerajaan? Pitih kerajaan itu hak untuk rakyat. Ada sejumlah, saya tak ingat berapa puluh ribu peruntukan pada menteri besar untuk buat majlis sambutan Aidilfitri, panggil rakyat jelata mari makan rumah dia. Dia kata, majlis raya, majlis hamba, majlis dia. Pasal apa nak guna pitih kerajaan? Guna pitih dia lah.
Apa yang dia nak hidang kepada orang ramai, itu hak dia lah, itu pulang pada dia lah. Boleh buat. Sama juga, saya percaya kejujuran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menawarkan langkah pertama selepas diangkat sebagai Perdana Menteri ialah memotong gaji dia, allowance dia. Ini kita tak pernah dengar daripada pemimpin-pemimpin UMNO ni. Nak potong gaji, nak potong allowance, tak ada. Nak sakau lagi ada. Termasuk juga pemimpin PAS bila duduk kan kursi empuk ni, melenggak ya. Sebab itu bagi saya, yang kedua apa disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia nak mengecilkan jumlah kabinet. Nak mengecilkan jumlah kabinet. Ini yang telah kita laungkan sejak daripada awal lagi, bahawa jumlah kabinet di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin, termasuk bawah kerajaan Ismail Sabri, terlalu besar. Menteri dan timbalan menteri sampai hampir 70 orang. Ini sedangkan idea tak ada. Tak ada sesuatu yang mendapat menyumbang kepada negara kita. Tak ada. Sampai teluk pun tak ada. Kecuali teluk mereka ya. Sampai teluk pun jadi payah. Hari ini kalau payah nak cari minyak masak pun payah ya. Nak goreng muruku pun payah. Nak raya apa? Kalau raya Aidilfitri, ketupat boleh rebus ya. Tak boleh rebus. Perayaan India, Wadi, kena goreng dia, mana boleh rebus? Saya kemarin bagi sumbangan kepada masyarakat India di kawasan saya. Dia pun susah hati. Dapatlah saya bagi minyak sepaket. Dia pun, cukup untuk goreng morku dengan Wadi. Dia kata nak beli pun payah. Sebagi pasal bilion Dr. Mae, peniaga-peniaga runcit itu mengadu bahawa mereka tak dapat bekalan minyak masak paket. Kerana susah nak kena key in dalam Kementerian Hal Ehwal Pengguna, kemudian bila dah key in tak dapat lagi. Hari ini tak ada bekalan. Ini susah. Sedangkan telur ayam ni makanan orang biasa, orang kampung, penoreh getah tak dapat nak menoreh. Itulah telur makanannya. Sebiji telur tu dia boleh makan sampai anak beranak dia. Goreng 3 biji, buat telur dada, dia boleh bagi buat buah-buah kerat, buat buah-buah potong untuk jamu kepada anak-anak dia. Ini sebab itu bagi saya bahawa kita nakkan Perdana Menteri seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim yang awal-awal lagi berani untuk menyatakan apa sesuatu yang boleh mengurangkan kepentingan ke atas diri dia boleh kurangkan. Asalkan yang penting bagi dia ialah rakyat akan dibela dan rakyat akan terbela. Ini yang harus kita fikir. Jadi kita kena rebut, kita kena usaha, kita kena ikhtiar untuk melangkah bagi nak capai sesuatu yang kita inginkan. Kita kena buatlah ke mana pun. Balik ni mesti buat. Daripada sekarang ni kena fikirlah. Setiap kawasan pilihan raya ni, setiap PDM ni mesti digerakkan untuk pastikan kejayaan kita. Dan saya sebut bahawa 15 kerusi parlimen di negeri Kedah ialah penyumbang untuk mencukupkan bilangan majoriti untuk kita membentuk kerajaan di Putrajaya nanti insya-Allah. Itu harapan kita. Yang kedua, sekali lagi saya nak mengajak bahawa sama-sama untuk kita menolak politik sempit keagamaan, perkauman yang sempit ini. Saya cukup bimbang. Kalau kita tak capai kemenangan ini, saya cukup bimbang. Tapi saya yakin kita akan capai kemenangan kerana masyarakat dan rakyat makin cerdik dan makin matang dalam berpolitik. Walaupun mereka sedang dijual dan sedang dihidangkan melalui politik perkauman dan keagamaan sempit yang dibawa oleh PAS. PAS sedang menjual politik ini. Dulu dia menjadi mangsa UMNO. Dulu PAS menjadi mangsa UMNO. UMNO menyerang PAS dengan politik perkauman dan keagamaan yang sempit. Hari ini PAS menggunakan taktik UMNO untuk kepentingan politik dia. Memerangkap
masyarakat, khususnya masyarakat Melayu Muslim yang ada dalam negara kita ini dengan satu politik kebencian, permusuhan, hanya untuk kepentingan politik PAS. Dia tak nak, dia tak fikir apa, dia nak supaya pengundi PAS ni jangan lari. Siapa lari sokong PH tak beriman. Siapa lari sokong PH itu komunis. Dia letakkan satu dalam pemikiran masyarakat untuk menakutkan orang Melayu Muslim ini daripada duduk bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi mari kita tolak politik ini dan kita mesti war-warkan kepada seluruh masyarakat bahawa politik inilah yang akan menghancurkan masa depan kita dan membawa kepada permusuhan dan akibat kesan yang lebih buruk berkemungkinan boleh membawa kepada pembunuhan sesama kita. Kita tidak mahu politik yang membawa kepada pertumpahan darah hanya kerana kepentingan politik satu pihak golongan seperti mana Parti Islam se-Malaysia PAS. Jadi kita kena tolak, kita kena gerakkan kesedaran. Saya percaya masyarakat di luar sana faham bahawa bersama menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menolak politik perkauman dan keagamaan yang sempit yang sedang dibawa oleh PAS dan juga UMNO dan juga perikatan nasional. Jadi mari kita sama-sama bina kekuatan kita ni, kita gabung kekuatan daripada seluruh, kita hormati akur keputusan yang telah pun dibuat oleh kepimpinan Majlis Presiden Parti Pakatan Harapan ini, kemudian kita melangkah untuk menuju ke Putrajaya. InsyaAllah bila kita sampai ke Putrajaya tahun hadapan, kita akan melangkah untuk masuk ke dalam Wisma Darul Aman untuk mengambil alih kembali kerajaan negeri Kedah yang dirampas dan dirompak oleh golongan penjahat dalam negeri Kedah ini. Jadi mari sama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan pada 9 hari bulan penamaan calon 5 hari bulan 5 hari bulan ini penamaan calon, dan kita sama-sama menyemarakkan perarakan penamaan calon di semua kawasan parlimen, menyemarakkan perarakan penamaan calon, dan kemudian kita bekerja untuk pastikan kemenangan pada 19 November sebagai hari kemenangan untuk rakyat Malaysia. Kita Pakatan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah.